Yang Berhormat Puan Hajah Fuziah Saleh. Ini juga antara wanita awal yang terlibat dalam reformasi dan hari ini bersama-sama dengan parti dan hari ini merupakan ketua wanita Parti Keadilan Rakyat. Dengan itu saya menjemput dan mempersilakan YB Kak Haji untuk bersama-sama dengan kita. Silakan YB Kak Haji. Terima kasih kepada Pak Ya, Saudara Hanif selaku co-host. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perjuangan dan salam reformasi. Saya ingin memulakan dengan mengucapkan syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana kita kekal di atas landasan perjuangan. Ini satu nikmat sebenarnya yang Allah berikan kepada kita para pejuang yang telah mengatakan bahawa kita mahu melaksanakan reform ataupun islah mastata'tu, islah sebaik mungkin. Jadi apabila Allah bagi kita nikmat untuk kekal berada di atas landasan perjuangan ini adalah satu nikmat yang kita amat-amat mensyukuri. Kerana begitu ramai yang tergelincir, ya, dan kita berdoa sentiasa bahawa kita akan terus dikekalkan di atas jalanan perjuangan ini. Saudara-saudara, rakan perjuangan, jadi masa peristiwa 2 September 1998 ya, Kak Haji ketika itu mengandung early pregnancy anak yang ke-6. Early pregnancy anak yang ke-6 ya. Jadi sekarang ni dah 22 tahun ya, anak itu. Jadi begitulah lamanya kita di dalam perjuangan. Dan selama 23 tahun ini begitu banyak apa orang kata pengalaman kita yang kita boleh ungkapkan dengan pelbagai deskripsi perasaan. Ada masa kita rasa sedih, ada masa kita rasa gembira, ada masa kita rasa teruja, ada masa kita rasa bengang, ada masa kita rasa down, ada masa pelbagai-bagai perasaan. Ya, ada masa kita rasa tak boleh nafas bila kena sembuh dengan asid, ya, dengan gas pemedih mata dan sebagainya. Banyak sangat perasaan yang kita lalui dan detik-detik yang kita lalui. Kalau Kak Haji boleh kongsilah detik bila? Detik 2 September. Detik 2 September 1998 ialah detik di mana ianya merubah kehidupan rakyat Malaysia. Life change for the people of Malaysia pada tarikh tersebut, ya, kerana kita seolah-olah dikejutkan, ya, daripada tidur ataupun daripada perasaan selesa, dan sejak itu kita pendukung-pendukung reformasi ini, our life have never been the same. Ya. Kemudian kita dikejutkan detik paling terperanjat 29 September apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul di mahkamah dengan mata lebam. Satu dunia, detik paling kita terperanjat. Kemudian detik paling gembira 10 Mei 2018. Detik paling gembira, kita semua berkongsi detik tersebut. Detik kita rasa paling lemah 2004 apabila ramai orang keluar parti, apabila orang kata kita parti nyamuk, apabila kita tinggal Datuk Seri Wan Azizah seorang sahaja sebagai ahli parlimen, ya, dan orang kata kita tidak ada harapan. Itu detik kita rasa paling low, ya, paling rendah semangat kita. Dan banyak lagi lah detik-detik yang kita rasakan. Tapi detik paling bangang ataupun paling bengang, bukan paling bangang, paling bengang. Bila tu? Detik paling bengang 23 Februari 2020. Bila seorang Perdana Menteri letak jawatan, habis jatuh satu kerajaan. Ya, detik paling bengang. Jadi ada banyak perasaan yang kita boleh describe sepanjang 23 tahun. Detik-detik, ya, detik-detik yang berbeza-beza. Detik paling terperanjat, detik paling perasa lemah semangat, detik paling gembira, detik paling bengang, detik paling tension. 1 minggu antara 23 hari bulan Februari hingga 1 hari bulan Mac. Ya,
boleh balik semula ke tidak, boleh ambil alih semula atau tidak. Kami berkumpul tu pada ketika itu berapa kali sign orang kata akuan bersumpah, kejap yang ni, kejap yang ni, kejap bertukar macam ni, kejap tukar macam tu. Pak Ya ingatlah tu. Jadi banyak detik-detik yang kita kongsi bersama dan inilah yang memberikan kemanisannya, ya. Dan ada yang masih hisap botol macam Hanif ketika itu. Ada yang macam YB Akmal baru nak UPSR. Ada macam kita ketika itu Pak Ya muda. Sekarang muda juga lagi. Muda lagi. Ada yang dah pergi meninggalkan kita. Ya, pergi dahulu meninggalkan kita. Dan banyaklah, terlalu banyak yang dikongsi oleh kawan-kawan tadi, ya. Tak nak ceritalah pasal detik ditinggalkan oleh Ang ni. Pada Kak Ji, it is not our loss sebenarnya, it is their loss. Ya, bukan kita yang rugi. Sebab itu Kak Ji bermula dengan mengatakan kita syukur bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita di atas landasan perjuangan. Ya. Jadi sekarang ini adalah masa untuk kita mengingatkan diri kita bagaimana kita menterjemahkan, memaknai agenda reformasi ini. Kerana kita di dalam fasa-fasa yang berbeza, tentu sekali peranan-peranan kita berbeza. Apabila kita berada di luar kerajaan, macam mana, apabila kita menjadi kerajaan, macam mana, ya, dan sebagainya. Tentu sekali kita perlu menterjemahkan pemahaman reformasi itu kepada pelbagai. Dan contohnya bagaimana kita nak menterjemahkan kefahaman reformasi itu kepada keputusan yang dibuat, kepada dasar yang digubal, ya, kepada rang undang-undang yang perlu dibawa, kepada reformasi institusi, ya, kepada bagaimana kita nak memastikan bahawa ada separation of power, macam mana kita nak memastikan ada rule of law, bagaimana kita nak membenteras rasuah, ya, bagaimana kita nak membenteras salah guna kuasa. Jadi ini semua adalah cabaran kita di dalam kita memaknai agenda reformasi itu. Bagaimana kita nak menterjemahkan agenda reformasi itu di dalam semua ini. Ya, apabila kita berhadapan dengan satu-satu keadaan, apabila kita berhadapan dengan satu-satu ujian, apabila kita berhadapan dengan cabaran-cabaran, bagaimanakah fikrah ataupun minda Islah itu dapat memberi petunjuk garis panduan kepada kita bagaimana, apakah tindakan kita seterusnya. What do we do next dalam keadaan macam ni? Sebab keadaan itu berubah-ubah, cabaran itu berubah. Tapi Islah Mastata'tu itu tidak berubah. Dan sebab itu amat penting kita mendapat masuk ke dalam kerangka pemikiran Islah. Memahami what is reform, apa itu reform. Memahami apakah tindakan, ya, yang selaras dengan agenda reformasi. Inilah cabaran bagi kita seterus supaya untuk memastikan bahawa kita kekal di atas landasan perjuangan. Pada Kak Ji, perlu kita bina kemampuan, kapasiti, kefahaman yang mendalam berkenaan dengan bagaimana kita menterjemahkan reformasi ini dalam segala aspek, ya, yang disebut tadi. Supaya kita sentiasa dapat menjalankan, memainkan peranan yang sebaiknya di mana saja kita berada. Contohnya kalau kita orang muda, kalau kitanya pegang jawatan dalam parti, kalau kita di barisan hadapan ataupun kita di dalam barisan sokongan ataupun kita di dalam the bigger family, keluarga tak suka cakap keluarga besar. Apa orang kata bigger family of reformasi ni yang melibatkan NGO, yang melibatkan individu, ya. Ni semua terlibat dalam agenda reformasi. Bukan semua berada dalam parti, bukan semua boleh menjadi YB, tetapi yang paling majoriti, yang paling ramai itu ialah pendukung-pendukung agenda reform itu sendiri. Jadi supaya kita semua mempunyai satu wahdatul fikrah, ya, kemudian wahdatul amal, ya, supaya kita dapat synergize, ya, menjuruskan segala kekuatan yang kita ada di mana saja kita berada. Itulah kehadapan, ya.
kita mengimbau ke belakang, kita ingatkan diri kita berkenaan dengan apa cabaran yang kita dah lalui bersama. Kemudian semoga segala pengalaman itu menguatkan lagi azam tekad kita, ya, untuk memastikan bahawa kita terus melaksanakan agenda reformasi. Perjuangan ini belum selesai. Malah kalau kita kembali kepada menjadi kerajaan pun ianya belum selesai. Ianya bermula pula di dalam orang kata perjuangan menegakkan reform dalam institusi-institusi dan juga kementerian untuk membawa agenda-agenda reform di setiap kementerian pula. Jadi perjuangan ini masih jauh dan ianya tidak ada titik noktah. Sehinggalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga tiba giliran kita dipanggil, semoga kita semua pada ketika itu kekal istiqamah, ya, di dalam perjuangan islah mastata'tu dengan sesungguh-sungguhnya yang kita ingin lakukan. Islah dengan sesungguh-sungguhnya, sebaik mungkin, ya, di dalam diri kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam tindakan kita, di dalam semua yang kita lakukan. Semoga Allah redha ke atas kita dan semoga Allah redha di atas perjuangan kita. Dengan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi. Reformasi.